Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada pagi ini dapat kita sama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu Fiqh Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Perbahasan pada pagi ini iaitu perbahasan berkaitan dengan solat jamak. Kita dah lihat sebelum ni berkaitan dengan solat qasar. Solat qasar yang kita telah sebutkan sebelum ni ialah solat yang 4 rakaat dijadikan 2. So pada pagi ini kita nak sambung solat yang dihimpunkan. Solat yang dihimpunkan maknanya solat jamak itu menghimpunkan 2 solat lah. Menghimpunkan 2 solat ataupun mengumpulkan waktu yang pertama kepada waktu yang kedua. Dan kedua-dua solat itu dikerjakan dalam satu waktu. Itu masuk jamak. Dalil pensyariatannya hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma' baina salati adh-dhuhr wal 'ashr idza kana 'ala adh-dhuhr idza kana 'ala dhahri sayr wa yajma'u baina al-maghrib wal 'isha. Rasulullah sallallahu menjamakkan salat zuhur dan asar jika baginda musafir dan menjamakkan salat maghrib dan isya. Ini hadis ini jelaslah bagi saya, kita pun tak ada, biasa dah tahu dah, memang ianya disyariatkan. Solat yang boleh dijamakkan, solat yang boleh dijamakkan, ittifaq para ulama, ijma' ulama, yang boleh dijamakkan ialah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tak ada subuh dengan zuhur, tak ada, ataupun isya dengan subuh, tak ada, katakan, ataupun asar dengan maghrib, maghrib. Itu tidak boleh dijamakkan. Maka kita dah ada ijma' ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya tidak boleh khilaf lah dalam masalah ini, sebab dah diijma'kan. Zuhur dengan asar sama ada dibuat secara takdim ataupun takhir, dan yang kedua maghrib dan isya. Cuma khilafnya di sana di sisi ulama ialah di antara solat Jumaat dengan solat asar, boleh tidak dijamakkan ataupun tidak. Maka itu khilaf di sisi ulama. Mazhab Syafi'i rahimahullahu taala membolehkan jamak Jumaat dengan asar, tetapi dilakukan secara takdim, tidak dilakukan secara takhir. Dilakukan secara takdim, tidak dilakukan secara takhir. Maknanya dibuat pada waktu solat Jumaat itulah. Solat Jumaat tu 2 rakaat dan tidak diniatkan qasar, diniatkan solat Jumaat 2 rakaat, dihimpunkan kepadanya dihimpunkan kepadanya asar, katakan, dan asar tu baru boleh niat qasar. Ini tak boleh buat jamak takhir sebab Jumaat tak ada liwat, katakan, dia satu tu je, sebab tu dia tak boleh jamak. Jadi mazhab lain dia kata tidak ada, mazhab lain tidak ada ataupun jumhur ulama, setakat saya wallahu alam, setakat yang saya tahu, pandangan ulama yang pandangan satu lagi, dia kata tidak boleh jamak di antara Jumaat dengan asar, sebab yang sabit Nabi buat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tak pernah dalam nas Nabi sebut satu pun sahabat-sahabat radhiyallahu anhum jami'an dia meriwayatkan Nabi buat Jumaat dengan asar. Jadi itu, sebab tu ada khilaf di sisi ulama. Tapi kalau orang tanya, Ustaz, kalau jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya tu makruf dah lah, Tapi apa dalilnya pun tadi dah Ustaz dah sebut.
Tapi apa dalilnya mazhab Syafi'i yang menyatakan bahawa Jumaat itu boleh dijamakkan dengan asar? First, namanya Allah Subhanahu wa taala, mazhab Syafi'i khususnya bagi orang yang, kan kita tahu dalam mazhab Syafi'i nak dimaafkan salat asar salat Jumaat itu jika dia musafir sebelum subuh, menyatakan maka Jumaat itu wajib bagi orang yang musafir selepas subuh, kecuali dalam hal-hal yang keadaan yang tertentu. Ada ya, dalam pengecualian tu tetap ada. Jadi bila wajibnya sembahyang Jumaat itu, isu yang timbul macam mana boleh tidak dia nak jamak dengan asar bagi orang yang musafir selepas solat Jumaat, makna selepas solat subuh. Maka mazhab Syafi'i mengambil pendekatan bahawa dibolehkan, kerana Jumaat itu dianggap sebagai ganti kepada solat zuhur bagi orang lelaki, katakan bagi orang lelaki lah, sebab orang lelaki ni wajib sembahyang Jumaat, katakan hari itu. Jika tidak musafir, kalau dalam mazhab Syafi'i tadi, kalau musafirnya sebelum, terlepaslah, maknanya dia kena sembahyang zuhur saja. Tapi yang tidak musafir ataupun yang musafir selepas salat subuh, maka dia kena salat Jumaat, diwajib salat Jumaat. Maka tu namanya Allah Subhanahu wa taala, salat Jumaat dalam mazhab Syafi'i dianggap sebagai ganti kepada salat zuhur. Maka kaedahnya ganti mengambil hukum yang diganti. Dia panggil itu ganti, ya, al-badil ya'khudh hukum mubaddal, dipanggil istilah dalam bahasa Melayu lah, katakan ganti mengambil hukum yang diganti, katakan yang diganti apa? Zuhur. Yang diganti zuhur. Apa hukum salat zuhur? Boleh tak jamak dengan asar? Ittifaq ulama, katakan. Jadi bila atas dasar itu, maka bolehlah dia kata Jumaat itu dijamakkan dengan asar. Jadi cuma takdim saja, takhir tak boleh. Kenapa pula takdim boleh, takhir tak boleh? Takhir tak boleh sebab Jumaat mana boleh buat waktu asar, katakan Jumaat ada waktu dia, katakan Jumaat ada waktu dia, katakan. Jadi sebab tu tak boleh buat jamak takhir, hanya takdim. Itu yang disebut dalam mazhab Syafi'i secara ringkas. Jadi kalau tuan-tuan sembahyang, katakan sembahyang kalau musafir pergi sembahyang Jumaat, tak ada masalah, katakan walaupun musafir lepas salat Jumaat, lepas salat subuh pergi sembahyang Jumaat, nanti sembahyang Jumaatnya niat sembahyang Jumaat, kemudian jamak dengan asar, katakan jamak dengan asar. Asar itu diniatkan jamak takdim, ataupun Jumaat itu juga Jumaat itu diniatkan jamak dengan asar, katakan. Wallahu a'lam. Jadi itu yang disebut perbahasan yang kalau tuan-tuan tengok dalam fatwa-fatwa kita di Malaysia pun, fatwa baik fatwa wilayah, fatwa negeri-negeri lain, semua mengeluarkan fatwa yang sama, membolehkan salat Jumaat itu dijamakkan dengan asar secara takdim sahaja, tidak secara takhir. Wallahu a'lam. Yang ijma' ulama tadilah zuhur dengan asar bagi insya-Allah. Itu kita kena ingat baik-baiklah. Baik. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala pembahagian jamak ini nanti Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama menyatakan anjuran menjamakkan ataupun menghimpunkan dua salat dengan sebab musafir ataupun hujan pada sebarang waktu, kita kata maknanya di situ adalah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam mazhab Syafi'i, dalam bab salat jamak, kalau diberikan di antara jamak dengan tidak jamak, maka dalam mazhab Syafi'i ada pandangan mengatakan bahawa tidak jamak itu lebih afdal, sebab sempurna. Walau bagaimanapun jumhur ulama mengatakan bahawa ianya adalah satu rukhsah yang harus kita ambil, yang hendaklah kita ambil. Bahkan ada ulama yang kata wajib, macam mazhab Hanafi rahimahullah taala, berkata kita kata untuk dia salat jamak ketika musafir itu satu kewajipan. Ada satu kewajipan. Wallahu a'lam. Itu khilaflah di sisi ulama. Jadi kita ada jamak itu boleh dilakukan dengan sebab musafir,
boleh dilakukan dengan sebab hujan. Hujan ni bukan sebarang hujan ni, katakan ada hujan-hujan yang kita kata macam contoh hujan yang terlalu lebat, katakan yang ada kita kata yang menyusahkan ataupun yang menyusahkan untuk orang datang ke masjid ni, katakan. So kalau macam dekat negara Arab, biasalah negara-negara luar yang salji, ribut salji yang melanda, biasanya azan dia akan ubah. Dia akan ubah azan tu kepada daripada hayya 'alas salah kepada sallu fi buyutikum. Kita tak biasa dengar kat sini. Nanti kan kalau tiba-tiba sallu fi buyutikum kan jenuh juga kan, kata ini mana punya ajaran azannya lain daripada lain ni, kata kan. Kalau azan Syiah tu lain jugalah, kata kan. Ni azan ni tak pernah dengar ni, kata tak. Tiba-tiba lepas asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia tak baca hayya 'alas salah, sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Masa Covid itu, itu boleh, katakan. Tapi yang tu kita azan bukan untuk jamak, itu untuk sembahyang dekat rumah, katakan. Wallahu a'lam. Itu kita kata tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala untuk keadaan. Dan jamak ini kita kata juga boleh dilakukan, boleh dilakukan dalam keadaan waktu yang kita kata darurat. Contohnya kita balik daripada KL nak sampai ke Kelang, kita keluar sebelum maghrib, tapi lepas masuk je waktu maghrib jam, tak boleh gerak, banjir dekat mana-mana, nak ke kanan tak boleh, kiri tak boleh. Nama Allah, boleh sampai rumah tapi lambat, mungkin sampai kat rumah pukul 11, pukul 12 mungkin barangkali, katakan. Maka di situ dibenarkan, dibolehkan seorang itu berniat untuk menjamakkan salat. Saya kata menjamakkan, bukannya jamak kasar, katakan, sebab jamak dia dua, katakan. Nanti sekejap lagi saya sebutkan. Jadi itu dibenarkan untuk kita jamak dalam urusan-urusan yang kita kata yang tiba-tibalah datang keadaan yang mendesak, kita perlu menghimpunkan dua. Macam seorang tabib ataupun seorang doktor, dia perlu menjalankan operation yang mengambil masa yang lama, dua waktu salat, zuhur dengan asar, 9 jam contohnya, daripada start pukul 11 sampai pukul 6 petang. Dia tak, contohlah, katakan dia tak boleh tinggalkan pasien dia, katakan pesakit dia, maka itu dibenarkan untuk dia menghimpunkan dua salat tadi, tetapi dalam keadaan jamak. Sebab tu jamak ini nama Allah Subhanahu wa taala, dia ada dua jenis. Satu dia panggil jamak qasar, satu lagi dipanggil jamak sahaja tanpa qasar. Yang qasar kita dah ambil. Qasar tidak boleh dilakukan kecuali musafir sahaja. Qasar kita hanya boleh ketika musafir sahaja. Adapun jamak itu satu kelonggaran lagi diberikan kepada orang yang bermusafir untuk menghimpunkan dua salat. Jadi boleh dijamak dan qasar untuk orang yang musafir. Saya dah sebutkan sebelum ni, nanti Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan ulang sekali lagi apa syarat dia untuk jamak dan qasar tadi. Jadi di situ adapun dan jamak ini nanti Allah Subhanahu wa taala boleh sama ada jamak qasar ataupun jamak sahaja, boleh dilakukan sama ada secara takdim ataupun takhir. Takdim ataupun takhir. Takdim maknanya salat kata asar itu dibuat pada waktu zuhur, dan waktu untuk jamak takhir zuhur itu dibuat pada waktu asar. Persoalan yang timbul ialah bila jamak takhir, mana dulu nak buat, zuhur ke asar? Kita nak buat zuhur ataupun asar, dua-dua boleh. Sama ada kita nak salat zuhur dulu kemudian baru asar, ataupun asar dulu barulah zuhur. Walaupun pandangan sebahagian besar ulama mengatakan tak boleh kita buat, kita kena ikut tertib, zuhur dulu dan baru asar, katakan. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Mana salat itu telah telah ditentukan masanya, kita tak boleh tukar-tukar, pindah-pindah.
Habis Ustaz, habis mazhab Syafi'i kenapa boleh zuhur tu dulu ataupun zuhur di asar buat dulu kemudian baru boleh buat zuhur? Dia isunya tentang mati Allah Subhanahu wa taala. Mazhab Syafi'i mengatakan bahawa salat zuhur itu dah dianggap sebagai qada. Dianggap sebagai qada. Bila qada tu dia boleh buat sama ada awal ataupun bila-bila masa. Maknanya dia boleh buat awal ataupun dia buat akhir. Itu khilaf di sisi ulama. Walau bagaimana sekalipun, yang terbaiknya tentang mati Allah kita buat zuhur dulu kemudian baru buat asar, ya kan. Itu yang lebih bertepatan dengan apa ni nas yang ada, iaitu kitaban mawquta, salat yang telah ditentukan masanya. Ada. Baik, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita kata untuk apa ni syarat-syarat jamak. Syarat-syarat jamak. Pertama, syarat umum. Syarat umum seperti mana yang kita sebutkan sebelum ni lah, jarak dan tujuan itu mestilah benda yang dibolehkan, benda yang diharuskan. Jarak kita dah ambil dah sebelum ni, kita katakan 81, 83, ada kata 90, 92, macam-macam pandangan. So dah 81 km ke atas tu kah dia benarkan dah jamak dah. Dah 81. Mana di sini tuan Allah, walaupun khilaf tu jelas ada pandangan, berbagai pandangan berkaitan dengan kilometer tu, katakan, tapi kita ambil dalam range yang range lah, katakan ada setengah range kata 90 Ustaz dah boleh dah jamak. Ni kata katakan ada juga pandangan yang kata 81, seperti mana pandangan baru ni yang Perak apa semua dikeluarkan 81 ke 83 tak ingat, macam Allah. Tapi dah boleh jamak dah, katakan 81 tu dah boleh jamak. Makanya tuan-tuan macam Allah, yang kedua ialah tujuan jamak, tujuan perjalanan itu bagi orang yang musafir benda yang harus, benda yang kita kata ada maksud tertentu, bukan kita kata kalau seorang itu tidak mempunyai sebarang tujuan, ataupun tidak orang yang mengikut ketuanya sedang dia pun tak tahu apa tujuannya, dia pun tak tahu nak pergi mana, ikut je. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, semua ni kita kata kecuali jika dia telah melintasi jarak lah, perjalanan jauh, maka boleh jamak kasar selepasnya kerana dia diyakini panjangnya perjalanan. Wallahu a'lam. Yang ketiga, hendaklah perjalanan itu dibolehkan. Perjalanan itu dibolehkan. Satu, yang kedua tadi, perjalanan tadi ada tujuan lah, ada maksud tertentu. Ada maksud tertentu. Orang tanya, Ustaz, kalau katalah maksud tertentu, maksudnya macam mana? Katakan. Maksudnya macam ni, katakan. Kalau kita ikut bos ajak, jom ikut. Gimana bos? Alah, ikut je lah. Ikut je lah. Kita pun ikut. Rupanya sampai ke Pahang. Buat apa bos? Dah sampai Pahang buat apa? Makan ikan patin. Contoh nak daripada sini, ya. Kita asalnya tak ada tujuan, cuma dah sampai sana baru tahu. Tapi disebabkan kalau ikutkan, dia kata perjalanan itu kepada maksud tertentu, maka tidak boleh jamak bagi orang yang tidak mempunyai sebarang tujuan. Tidak bagi orang yang mengikut ketuanya sedang dia tidak mengetahui maksudnya, kecuali jika dia telah melintasi jarak perjalanan yang sangat jauh. Memang kalau dah memang sampai membolehkan dia jamak kasar tu, last sekali bolehlah, dibenarkan juga sebab dia dah melepasi jarak. Yang ketiga, hendaklah perjalanan itu di benda yang diharuskan. Khilafan lil Hanafiyah, berbeza dengan mazhab Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala. Tetapi di sini kita kata mazhab Syafi'i khususnya, perjalanan itu adalah perjalanan yang diharuskan tujuannya. Kalau perjalanan tadi untuk tujuan maksiat, makanya tuan-tuan mati Allah tidak dibenarkan. Orang kata, Ustaz, saya nak pergi mana? Pergi Johor je. Apa? Tengok bola. So balik pada asal, hukum permainan bola tadi adakah harus ataupun maksiat? So kalau ianya adalah perkara yang diharuskan, maka salat jamak itu adalah
dibenarkan, dibolehkan. Tapi kalau pergi sana, buat apa pergi sana? Tengok konsert, katakan. Apa konsert, katakan. So dia base pada tujuan. Kalau tujuan tu harus, maka dibolehkan. Kalau tujuan tu maksiat, maka tak dibolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala syarat jamak takdim. Ada berapa syarat? Ada 4 syarat ni. Yang pertama sekali, ketertiban antara keduanya. Ianya dimulai dengan solat yang pertama yang punya waktu. Kerana waktu itu baginya dan yang kedua mengikut kepadanya. Maka mesti didahulukan yang diikuti. Dan kerana Nabi SAW melakukan demikian dan bersabda, "Semayanglah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Sekiranya salat asar sebelum zuhur, ia tidak sah." Dan wajib diulangi salat asar selepas ditunaikan salat zuhur jika hendak menjamak. Demikian juga sekiranya salat isyak sebelum maghrib, maka wajib diulangi kerana yang mengikut itu tidak didahulukan ke atas yang diikuti. Ke atas yang diikuti. Jadi kita kata sebaik-baiknya kita katakan, tadi saya kata ikut tertib solat. Ikut tertib salat zuhur dengan asar. Kemudian kalau jamak takhir pun macam Allah Subhanahu wa taala, kita kata kita buat zuhur dan baru buat asar, katakan. Tapi kalau jamak takhir sahaja, macam Allah Subhanahu wa taala boleh kalau kata orang tu buat zuhur dengan asar, dibuat dibuat jamak takhir. Jamak takhir dibuat pada waktu asar, tiba-tiba zuhur dibuat pada selepas asar, maka masih lagi dianggap solatnya sah. Tidak pada jamak takdim. Kalau jamak takdim tuan-tuan buat asar dulu dan baru buat zuhur, maka tidak sah. Asar itu tidak sah, katakan, kerana bukan waktunya. Belum kita tidak mengikut ketertiban yang ada. Tertib itu. Kalau tuan-tuan tanya, "Ustaz, kenapa zuhur kalau takdim kena ikut tertib, asar boleh kita tak ikut tertib?" Katakan. Jadi dia tak sama untuk solat yang dilewatkan dengan solat yang diawalkan, katakan. Khilafnya di situlah, katakan. Wallahu a'lam. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala niat jamak. Untuk berniat jamak dengan keduanya dengan pertama, untuk membezakan takdim dianjurkan dari takdim dengan lupa, dan lebih afdal di tempat niat adalah pada permulaan salat yang pertama bersama takbiratul ihram seperti seluruh yang diniatkan. Dan boleh dilakukan niat itu semasa dalam solat menurut pendapat yang lebih zahir, walaupun sebelum selesai dari salat yang pertama, dan bersama keluar daripadanya dengan memberi salam kerana terhasil tujuan dengan yang demikian. Dan tidak boleh niat setelah memberi salam. Untuk jamak takdim, kena niat pada awal takbiratul ihram. Ketika dalam salat zuhur tu kita buat jamak takdim, masa zuhur itu kita angkat takbir, kita kena niat. Maknanya niat untuk jamak dengan asar itu dilakukan dalam ketika bermulanya takbiratul ihram sampai sebelum salam, untuk niat jamak dengan asar. Kalau dia tak lakukan begitu, maka tidak sah dia punya jamak tadi. Itu yang disebut dalam fiqh ni, katakan. Adapun untuk jamak takhir, kita boleh lakukan maknanya bermula masuk dia kena lakukan sebelum masuk waktu asar. Maknanya kita kata masuk waktu zuhur, dalam hati kita dah niat untuk kita jamakkan salat zuhur dengan asar. So panjang lagi lah masa tu. Kita ada panjang masa sampailah waktunya sebelum masuk waktu asar, katakan. So kalau dah masuk waktu asar, barulah kita itu untuk niat untuk inilah untuk permulaan kita panggil niat untuk menjamakkan
jamak takhir. Tapi masa sembahyang tu takbiratul ihram kenalah niat untuk jamak lah, katakan niat ta'yin tu. Ta'yin untuk jamak tu memang kena ada masa ketika awal solat lah, katakan. Tapi kita kata azam untuk solat jamak itu dah ada dah ketika masuk waktu zuhur. Begitu juga inilah untuk kedua-dua jenis jamak lah, jamak sama ada zuhur dengan asar ataupun maghrib dengan isyak. Masuk je waktu maghrib contohnya, oh ni jamak takhir lah. Itu cukup dalam hati kita dah ada niat azam untuk buat jamak takhir, katakan. Asar pun, zuhur pun sama, kalau nak buat takhir kita dah ada dah azam untuk buat jamak tadi, solat tadi dijamakkan dengan jamak takhir, katakan. Kalau nak buat jamak takdim, maknanya salat niat untuk jamak itu mesti bermula daripada start takbiratul ihram untuk salat zuhur untuk jamak takdim, dengan asar lah, katakan. Wallahu a'lam. Dan yang ketiganya ialah mualat. Mualat antara dua salat. Dan salat zuhur, lepas tu terus bangun untuk salat asar. Kalau setakat zuhur dan nak ke belakang sikit, dimaafkan. Maknanya jangan lama borak dulu, bual dulu pun, aku tadi niat jamak lah. Kalau dah lama, dia dah dipanggil tidak ada mualat. Sebab syarat dalam untuk nak jamak tadi mesti kena mualat. Mualat ni apa Ustaz? Berterusan. Berterusan. Untuk pindah ke belakang dibenarkan jika jaraknya nak ke belakang tu tidak terlalu jauh. Nak tahu macam mana Ustaz panjang masa jarak ataupun semua, hukum adat. Balik pada hukum adat. Al-adatu muhakkamah. Adat boleh diambil kira. Adat boleh diambil kira. Kebiasaan, maknanya tengok kebiasaan. Kalau setakat katakan satu tiang tu lama lah, jauh lah, tak ada kan, katakan. Ada. Tapi kalau tuan-tuan daripada sini pergi ke rumah belakang tu jauh dah lah, hukum adat, katakan. Hukum adat. Masa pun sama. Setakat jom kita belum jamak lagi kan, katakan setakat borak yang sedikit, katakan masih lagi dimaafkan, katakan. Dah, Wallahu a'lam. Tapi kalau boraknya panjang, ceritanya politik, katakan dah panjang ceritanya, kan borak dah gelak-gelak apa semua, itu dah lama, maka terputus untuk dia jamak. Ada. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, jika kedua-duanya dipisahkan dengan pemisah yang lama, sekiranya dengan uzur. Ada. Kalau uzur tu maksudnya apa Ustaz? Maksudnya lupa ke, pengsan ke tiba-tiba? Ada. Maka terputus jamak, kecuali sekiranya dengan uzur seperti lupa atau pingsan, maka terputus jamak dan wajib ditakhirkan kedua kepada waktunya, kerana luput syarat jamak. Pemisah yang ringan tidak memudaratkan seperti iqamah untuk salat yang kedua, duduk dan tayamum bersama pencarian air secara ringan, itu dibenarkan. Sekiranya setelah selesai dari dua salat lalu mengetahui bahawa dia meninggalkan satu rukun, ini tengah dah selesai baru ingat tinggal satu rukun dari salat yang pertama, maka batal kedua-dua salat tersebut. Yang pertama kerana yang pertama kerana meninggalkan satu rukun daripadanya dan dia tidak dapat dilakukan kerana lamanya pemisah. Manakala yang kedua kerana hilang tertib dan boleh diulangi kedua-duanya secara jamak. Ini kalau kita kata, misal kata nama Allah, lepas habis selesai mayang kan, kita nak keluar masjid baru teringat lupa rukun. Jadi dah kita kata tidak dianggap sembahyang ni tadi tidak sah lah. Katakan dia boleh ulang semula. Dia boleh ulang semula. Wallahu a'lam. Adapun jika dia mengetahui meninggal satu rukun dalam salat yang kedua dan tidak lama pemisah, maka ihramnya yang kedua tidak sah. Dia tengok tuan-tuan lupa yang mana, 2 rakaat zuhur ke asar kalau buat dengan tertib tadi, salat yang pertama ke yang kedua. Kalau yang pertama, kira yang kedua tu batal. Yang kedua tu batal. Yang kalau zuhurnya kita sembahyang zuhur dengan asar,
Lepas selesai semayang, tak lama lepas tu, lepas bagi salam baru kita ingat, Allah, rakaat kedua tadi masa semayang zuhur terlupa. Tak? Terlupa. Bagaimana Ustaz? Dia boleh bangun untuk tambah satu rakaat, untuk tambah yang dua rakaat salat zuhur tadi tu, supaya ganti, katakan. Tetapi salat asar yang dia dah lakukan dua rakaat itu terbatal automatik. So dia kena buat another dua rakaat asar lah. Sebab tu dia kata sini, adapun jika mengetahui dia meninggalkan satu rukun dalam salat yang keduanya dan tidak lama pemisah, maka ihramnya dengan yang kedua tidak sah, nyatakan. Dan dibina di atas yang pertama sekali. Demikian juga jika dia mengetahui dia meninggalkan satu rukun dari salat yang keduanya selesai daripadanya dan tidak lama pemisah lalu dilakukan apa yang ditinggalkan, maka kedua-duanya sah. Kalau dia tertinggal rukun tu pada dua rakaat yang kedua pula asar, maka dia just tambah saja satu rakaat, maka dia dua-duanya sah. Kenapa? Yang pertama tadi Ustaz dianggap tak sah asarnya. Sebab apa tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kita kata zuhurnya belum selesai. Zuhurnya belum selesai. Bila kita kata asar, kita nak buat asar tu kena zuhur selesai dulu. Syaratnya tadi kan mesti tertib kan? Kita dah sebut syarat nak buat jamak itu mesti tertib. Jadi bila tertib ni kena selesaikan satu persatu. Bila zuhurnya tadi tak selesai sebabkan tinggal rukun, maka secara automatically, automatically asarnya tadi batal. Ada. Sebab asar itu dilakukan sebelum sempurnanya dua rakaat yang zuhur. Berbeza dengan jika dia terlupa pada salat asar. Ini dua rakaat tadi tu, nyatakan. Ada. Dan lepas bagi salam asar baru dia ingat, Allah, lupa apa ni Fatihah. Dah rakaat kedua. Dia bangun saja tambah lagi satu rakaat dan kedua-duanya sah, tak ada masalah. Faham kan? Nyatakan. Wallahu a'lam. Jika tidak diketahui yang ditinggalkannya dari pertama ke ataupun kedua, ini satu masalah. Anda, jika tidak diketahui yang ditinggalkannya dari yang pertama atau dari yang kedua, maka wajib diulangi kedua-duanya pada waktunya. Wajib ulang baliklah. Wajib ulang. Boleh kerana kemungkinan yang ditinggalkan itu dari yang pertama, dan ketika itu tidak boleh jamak takdim kerana kemungkinan yang ditinggalkan dari yang kedua lalu panjang pemisah dengannya setelah yang pertama yang diulang selepasnya. Akan tetapi boleh baginya jamak takhir dalam keadaan ini kerana tidak ada larangan daripadanya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu itu yang berlaku. Baik, yang keempat macam Allah Subhanahu Wa Taala, syarat yang keempat ialah kekal perjalanan. Dalam jamak takdim disyaratkan kekal perjalanan yang diboleh jamak dengan semayang yang kedua. Apabila melakukan jamak takdim, maka dalam salat yang pertama menjadi mukim, atau menjadi mukim sebelum melakukan semayang yang kedua dengan niat mukim, atau sampai perahu di negeri mukim, maka batal jamak. Wajib ditakhirkan yang kedua pada waktunya. Adapun yang pertama maka sah kerana ia pada waktunya tanpa mengikut. Di sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata seorang itu musafir, dia jamak, dikatakan bila dijamak, maka kalau kita kata dia contohlah daripada sini, daripada Melaka ke sini kan, Melaka ke sini tak lama sejam setengah 2 jam sampai. Kalau dia start masuk je dekat Aikroh tu, dia dah semayang zuhur, sebelum semayang zuhur maksudnya jamak lah, jamak lah. Sebab dia tahu dalam perjalanan ni kan jam, bagi-bagi 2-3 hari ni kan, ya tekan jam. Memang confirm lah, tak sampai ni kat pukul 5, pukul 6, 5.30, pukul 6 pun sampai ni. Jadi dia pun jamak.
Maknanya atas iktibar kita kata andaian dia memang sampai lambat. So dia pun jamak zuhur dengan asar. Dalam perjalanan tengok clear jalan, sampai dekat kita kata Dengkil RNR Dengkil baru pukul 3 katalah contoh. Ada sejam setengah lagi. Asal pukul azhar 4.40. Ada sejam 40 lagi. Sejam 40 minit. Lama ke? Ni kalau sampai Bandar Puteri ni memang belum asar lagi kan, kan? Jadi dia ada dua pilihan. Sama ada pilihan pertama dia berhentilah dulu dekat dekat RNR tu, makan ke minum ke, untuk mengambil masa yang ada, dan sampailah anggaran dia sampai dah masuk waktu asar. Makanlah sate kajang dulu tu dekat RNR. Ini dia panggil helah. Ini panggil helah, kan? Helah yang dibenarkan. Makanlah sate kajang. Kemudiannya dah sampai pukul 4 suku tu, barulah dia gerak ke Bandar Puteri. Dan sampai Bandar Puteri memang dah lepas asar lah, kan? Tak? Sampai dah lepas asar, lepas asar, maka sahlah dia punya solat jamaah tadi. Kalau dia teruskan juga perjalanan, maka sampai sini pukul 4 sebelum waktu asar, maka solat asarnya tadi dianggap tidak sah. So dia kena kita kata kena buat solat asar semula. Zuhurnya sah, kita katakan tak ada masalah. Asarnya tadi tidak sah kerana syarat untuk jamak tadi kedua-duanya mesti dalam perjalanan ataupun dalam keadaan musafir. Tuan-tuan dah sampai sini tak panggil musafir dah. Kita dah sampai ke Bandar Puteri tak dikira musafir dah. Dia tak sama dengan kita pergi balik kampung, kan? Kampung nanti kita dibenarkan 3 hari, tidak termasuk hari sampai dan hari balik. Tapi sekarang ni kita dah balik, macam Allah Subhanahu Wa Taala balik ke rumah kita, maka tidak dipanggil kita musafir dah, maka sebab itu zuhur keadaannya tadi dibenar. Kecuali jika dalam keadaan jamak takhir. Tuan-tuan dah memang masuk je zuhur, tuan-tuan dah tak apalah, katalah daripada JB jauh sikit lah, masuk sampai ke air keruh, nama Allah, masuk waktu zuhur, nak terus ini, terus je jalan, terus jalan, terus jalan. Sebab apa? Takut jam. Terus jalan, jamak takhir lah, jamak takhir sampai Dengkil ni kita jamak, jamak takhir. Sampai Dengkil tengok jam juga dekat tempat penentian pun ramai orang, sangat ramai orang. Nak semayang pun tak selesa, kita katakan, ataupun senang nak cepat sampailah ke rumah. Maka dah sampai rumah, macam Allah Subhanahu Wa Taala, dah asar dah masuk pun semua. Niat untuk jamak tadi tu, jamak takhir itu masih lagi boleh dilakukan, tetapi hanya dengan jamak tanpa qasar. Tanpa jamak saja, tanpa qasar. Sebab qasar itu dalam perjalanan. Dibenarkan jamak tadi dalam keadaan yang keadaannya kita kata kesibukan tadi, maka dilewatkan asar tadi pada dilewatkan zuhur pada waktu asar, maka dibenarkan untuk jamak takhir, katakan kat situ tanpa qasar. Maknanya buat komplit lah, 4 zuhur, 4 asar. Wallahu a'lam. Itu persoalannya yang dan kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk jamak kita kata jamak takhir, kita katakan tadilah sama jugalah, kita kata lebih kurang sama dengan jamak takdim ke jamak takhir, katakan niat jamak dalam waktu tu untuk jamak takhir. Saya katakan sekiranya zuhur sempit ataupun yang demikian dengan berniat mentakhirkan salat yang pertama kepada yang kedua sebelum keluar waktu yang pertama. Macam saya kata tadi lah, sebelum keluar pada waktu yang pertama dah ada azam untuk jamak takhir. Dia tak boleh itu, sebab itu diletakkan dalam syarat untuk jamak takhir.
Wallahu a'lam. Jadi ini persoalan apa ni, antara persoalan lah. Antara persoalan yang lain macam Allah ketika solat apa ni jamak ini tidak ada sunat qabliyah dengan ba'diyah. Untuk seorang itu apabila dia melaksanakan solat sunat dia buat melaksanakan solat jamak, maka tidak ada sunat qabliyah dan juga ba'diyah. Tidak ada solat sunat qabliyah ataupun ba'diyah, ya, wallahu a'lam. Jadi seperti mana sabit dalam hadis-hadis sahih baginda sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat sunat atas kenderaannya dalam perjalanan dengan menghadapkan ke arah tuju kenderaannya. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahawa mereka bersama-sama Rasulullah SAW dalam perjalanan, lalu mereka tidur dari solat subuh hingga terbit matahari, lalu mereka meneruskan perjalanan hingga naik matahari. Kemudian Rasulullah SAW lantah berwudu, kemudian Bilal mengumandangkan azan untuk salat, maka Rasulullah SAW sembahyang sunat 2 rakaat, kemudian sembahyang subuh seperti mana baginda lakukan hari-hari. Hanya salat subuh sahaja yang dikatakan ketika musafir kita ada sunat qabliyah. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak tidak ada sunat qabliyah jika dilakukan dengan jamak. Dilakukan jamak tak ada qabliyah dengan apa ni ba'diyah. Tapi kalau dilakukan secara berasingan, zuhur asar itu kekal adalah kekal ada, wallahu a'lam. Jadi di sini daripada Barra bin Azib katanya, aku menemani Nabi SAW selama 18 perjalanan, maka aku tidak pernah melihat baginda meninggalkan 2 rakaat apa ni ini ada pandangan lain lah solat meninggalkan 2 rakaat sebelum zuhur apabila tergelincirnya matahari. Ada yang kata 2 rakaat ni dia bukannya 2 rakaat qabliyah zuhur, tetapi dia ada istilahnya 2 rakaat dalam fiqh dalam mazhab Syafi'i itu dia ada sebut dia panggil sunat semayang sunat dipanggil semayang sunat tergelincir matahari. Kalau tengok dalam setengah-setengah kitab dia kata semayang sunat tergelincir matahari, maknanya ada selepas tergelincirnya matahari masuk je waktu zuhur tu, dia ada semayang sunat 2 rakaat. Semayang sunat 2 rakaat. Itu ada setengah, kalau kitab dalam kitab Munyatul Musalli tu dia ada sebut semayang sunat tersebut, dan itu memang dalam mazhab Syafi'i dia ada dia panggil sunat tergelincir matahari, dia katakan ada, wallahu a'lam. Itu khilaf di sisi ulama, adakah dia ditakrifkan sebagai qabliyah ataupun bukan qabliyah, itu khilaf lah di sisi ulama, wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu antara perkara-perkara yang berkaitan dengan solat jamak. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan nak tanya kalau ada? Ya, silakan. Kalau dibuat solat tu jamak, kalau dijamakkan jamak ataupun jamak qasar, dia katakan maka tidak perlu buat qabliyah dengan ba'diyah. Hanya qabliyah subuh saja. Sebab Nabi tak pernah tinggalkan qabliyah dengan ba'diyah ini kecuali subuh, katakan. Maknanya Nabi ketika musafir, Nabi tinggalkan banyak yang sunat. Nabi tinggalkan sunat-sunat semua kecuali qabliyah subuh. Dan ada satu lagi riwayat duha. Mana 2 sunat ni yang Nabi sentiasa buat. Ada yang kata witir. Ada yang kata witir. Dalam contohnya daripada Ummu Hani radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW pada hari Fathu Mekah sembahyang 8 rakaat di rumahnya, dan itu salat duha. Dalam riwayat yang sahih sembah yang sunat duha. Ni ketika Fathu Mekah, Nabi musafir, dia katakan wallahu a'lam. Tapi yang sahihnya, yang jelasnya, yang dalam riwayat yang disebut ataupun perbahasan yang disebut dalam kitab-kitab fiqh,
dua jenis salat yang kebanyakan ulama setuju yang Nabi tak pernah tinggal, hatta musafir sekalipun, witir dengan qabliyah subuh. Untuk sunat-sunat yang lain ditinggalkan. Adapun duha tadilah ada khilaf. Wallahu a'lam. Tapi kalau sunat, Ustaz, kalau masuk masjid dia sembahyang sunat tahiyatul masjid, boleh ke? Itu tak adalah, itu kita kata dia panggil salat bersebab. Dia panggil salat yang mempunyai sebab masuk masjid dan sebagainya. Itu bab lain, dia tak masuk dalam bab Nabi tinggalkan sembahyang sunat, katakan. Yang makruf Nabi tinggalkan ialah salat sunat qabliyah dengan ba'diyah. Wallahu a'lam. Iya. Dia berbeza, maknanya adakah kalau kita buat solat sunat itu tak sah ke? Tidak. Bukan maksudnya begitu. Maknanya dia, kalau dia buat solat sunat, tidaklah dikatakan berdosa, katakan. Cuma kalau dia buat sunat qabliyah, nanti orang tanya, Ustaz, ba'diyah zuhur macam mana? Dia buat asal kan, dia kita sambil. Dan dia boleh buat sunat untuk asal sekali. Lepas dia buat tu, dia buat asal. Sunat tu kan. Bila waktu dia buat? Dia buat lepas dia buat solat jamaah kan. Habis solat jamaah, habis asal, dia boleh buat yang zuhur dan asal. Ada pendapat tengok boleh. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi yang kita kata yang disebutkan tadi, tuan-tuan mati Allah, kalau kita lihat dalam ni, mungkin ada pandangan lah, ya, katakan. Kalau dia buat sekalipun, benda tu tidaklah kata dianggap sebagai haram ke, berdosa ke, tak. Cuma apa yang dinakalkan daripada perbuatan Nabi SAW, Nabi ketika musafir, Nabi tak buat sunat tu, ya, katakan, kecuali qabliyah subuh dengan solat witir. Sebab dalam al-hijrah. Cuma itu mungkin ada pandangan lah. Saya tak nafikan, mungkin itu adalah ada pandangannya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada, kalau kita lihat dalam setengah-setengah kitab, dia kata untuk sunat bagi orang yang melakukan jamak dan qasar, melakukan sunat-sunat rawatib dan didahulukan sunat zuhur, dan boleh ditakhirkan dalam jamak takdim dan takhir, dan boleh didahulukan jika melakukan jamak takhir dan ditakhirkan sunat maghrib dan isyak selepas kedua-duanya. Mungkin ada pandangan lain. Boleh kita katakan ada, tak ada masalah, ya, katakan benda tu ada khilaf di sisi ulama. Dan kalau janganlah kita katakan kalau orang tu buat jamak, orang tu buat sunat ketika qabliyah dengan ba'diyah, kita kata tak betul ni, sesat ni, katakan tak boleh lah, ya, benda tu khilaf, katakan ada khilaf, katakan kita kekal khilaf, katakan wallahu a'lam. Cuma yang makruf, yang tadilah yang makrufnya Nabi tak buat, dia katakan selepas di antara untuk jamak itu tak buat, dia katakan tak buat. Wallahu alam. Yang kata buat tu macam mana, Ustaz? Mungkin ada riwayat yang mungkin hadisnya tidak berapa kuat, tapi diambil juga, ataupun atas sandaran kerana sunat itu boleh dilakukan sebab ditatawwu'. Wallahu alam. Ya. Solat jamak, kalau kita batal wuduk pada solat lepas solat pertama, ambil wuduk boleh sambung terus. Boleh. Itu dianggap uzur yang makruf, uzur yang kita dibenarkanlah. Takkan bila batalnya wuduk ni, tapi dia kena segeralah. Dia kena segera untuk ambil wuduk dan sebab itu antara yang dibenarkan. Contohnya untuk orang yang bertayamum,
bertayamum, tayamum ni dalam mazhab Syafi'i dia boleh satu salat fardu saja, katakan. Dan beberapa sunat. Sekarang ni ada 2 fardu. Jadi maka dibenarkan untuk lepas habis solat yang pertama tu dia bertayamum, dan untuk solat yang kedua wallahu a'lam. Ya. Sama. Yes. Dia kena ada wudu. Lagi kalau kita lepas solat yang pertama jamaah ni, kita lupa yang kita nak kena solat kedua tu. Mungkin dia ikut imam, dia baca zikir sampai habislah, sampai ke doa. Lepas tu ingat dia nak kena, boleh terus. Dia jika dalam keadaan maknanya uzur tadi tu, tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dia berbalik kepada masalah mualat, katakan. Asalnya syaratnya disegerakan mengerjakan salat yang kedua selepas selesai daripada salat yang pertama. Jika tidak dipanjangkan pemisah antara kedua-duanya dengan sesuatu dari zikir ataupun mengerjakan sunat, mengerjakan yang sunat, kerana jika tidak dipanjangkan pemisah antara keduanya dengan salat sesuatu zikir ataupun mengerjakan nawafil, kerana jamak menjadikan kedua-duanya sebagai satu salat, maka wajib mualat seperti rakaat-rakaat salat. Dan kerana ia mengikut, dan yang mengikut tidak boleh dipisahkan dari yang diikut, maka oleh itu hendaklah ditinggalkan sunat-sunat rawatib antara kedua-duanya. Jika kedua-duanya dipisahkan dengan pemisah yang lama, sekiranya dengan uzur seperti lupa atau pengsan, maka terputus jamak. Di sini dikatakan sekiranya dengan uzur, katakan. Mana ada keuzuran, lupa, maka dan ataupun pengsan, itu part lain. Tapi kalau disengajakan lama panjang, maka batallah dia punya jamak tu. Jika ada keuzuran, dimaafkan, maka masih lagi boleh dia continue dia punya jamak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Lepas tu dikatakan, jika kedua-duanya dipisahkan dengan pemisah yang lama, sekiranya dengan uzur, sekiranya dengan uzur seperti lupa atau pingsan, maka terputus jamak, dan wajib ditakhirkan kedua-duanya pada waktunya kerana luput syarat jamak, kan? Kalau kita ada pemisah yang pemisah yang lama yang bukan uzur, maka itu tak ada masalah lah, kan? Itu tak ada masalah. Tapi dengan keuzuran tadi dimaafkan. Jika dah batal, katakan, dan wajib ditakhirkan keduanya pada waktunya. Dia nak niat kita kata, kalau misal kata dia nak buat juga jamak takhir, katakan, dia nak buat juga jamak, maka kedua-duanya boleh ditakhirkan, lewatkan pula jamak takhir. Kenapa? Wallahu a'lam. Mungkin ada pandangan begitu, tetapi kita kata jika ada keuzuran dibenarkan. Kalau saya katakan apa yang saya tahu, katakan jika ada keuzuran bagi orang yang isu-isu tadilah, macam istihadah, orang yang perlukan tayamum yang kedua, wudu, batal wudu, benda-benda itu yang kita kata keuzuran uzur yang syar'i, katakan uzur yang syar'i, maka tidak salah untuk dia nak buat, dan tidak dianggap sebagai batal dia punya mualannya. Wallahu a'lam. Kita katakan. Lepas tu dia kata sini, pemisah yang ringan tidak memudaratkan seperti iqamah untuk salat yang kedua, wudu dan tayamum bersama pencarian air secara ringan, maka dibenarkan. Katakan. Dia sebut. Wallahu a'lam. Lain ada? Yang kasar kalau kita dah sampai destinasi,
kita maknanya kasar tu tak padan. So untuk dipilihkan dua-dua. Sajid maksud macam mana yang katakan? Maksudnya kalau dalam perjalanan kita buat dua-dua, kalau dah Sampai tu kat mana? dah sampai yang tujuan kita mana tempat pun. Dia lain. Dia macam ni. Kalau kita kata kita nak pergi ke JB, dah. Kita pergi ke JB tu tempat kita nak musafir. Okey. So kita ada dia lihat berapa lama kita nak duduk situ. Kalau kita kata 3 hari di sana, maka sepanjang tu semua kita boleh jamak qasar, tak ada masalah. Tapi isu yang saya kata tadi tu, kalau dia balik ke Bandar Puteri, sebab Bandar Puteri ni dah tempat mustatin, dia lain, tak sama. Mana kalau dia sampai ke sini, dia kalau dia niat untuk jamak takhir tadi tu, dia tak boleh dah untuk dia qasar, sebab dia dah sampai tempat dia tinggal. So dia kena buat komplit lah 4-4. Dia benarkan jamak sebab dia dah niat untuk jamak takhir, maka dia buat 4-4. Cuma tak dibenarkan qasar. Kenapa? Sebab dia dah bukan musafir, sebab dah sampai ke rumah. Dah sampai ke rumah. Wallahu a'lam. Okey, lain? Ada lagi? Jadi dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, persoalan berkaitan dengan jamak qasar ni akan sentiasa berlaku. Ada orang akan sentiasa tanya, kalau kita kadang-kadang musafir ni, bila time, bukanlah setiap hari kita musafir lah. Bila nak musafir tu 9 sekali, baru kali yang ingat-ingat. Ada ramai juga yang terlupa. Orang akan bertanya, lebih-lebih lagi masalah niat. Niatnya macam mana ni? Kalau niat, kalau tengok dekat dalam 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 kitab, kadang-kadang dihimpunkan majmu'an ilaihi, majmu'an ila, ya dah lafaz dia dah. Bagi saya macam Allah Subhanahu wa taala, janganlah dipeningkan dengan lafaz itu, ataupun dengan kita kata lafaz terjemahan ke, lafaz yang Arab itu ke, as long as kita tahu apa yang kita nak buat. Maknanya tuan-tuan nak buat jamak apa, jamak takdim, jamak takhir ke, benda tu dinyatakan dalam niat qasar. Yang penting apa? Qasar dan juga jamak, sama ada takdim ataupun takhir. Mention 3 benda ni okey, tak ada isu. Sebab niat ini tujuannya macam kita ulama sebut niat ni adalah menentukan tuan-tuan punya salat tu apa. Kalau qasar kena sebut qasar lah. Kalau jamak kena sebut jamak. Jamak kita tahu 2, takdim ataupun takhir. Tuan-tuan nak buat apa? Kalau nak jamak, jamak je, tak payah qasar. Gitu kan kadang-kadang orang tanya, Ustaz, pening Ustaz nak niat ni macam mana, majmu'an ilaihi, majmu'an ila, ya tak. Dihimpunkan kepadanya zuhur, dihimpunkan kepadanya asar, katakan mana satu. Orang dah biasa, tak ada masalah. Dia dah tahu dah mana nak majmu'an ilaihi, mana nak majmu'an ila. Dah biasa tu, tak ada masalah. Hak ni yang mula-mula yang pening lagi kan. Benda kita kata pastikan kita nak buat apa tu? Nak buat qasar, jamak, takdim atau takhir. Ada benda-benda tu okey. Settle masalah. Itu dah kira kita kata dah ada ta'yinun niyyah. Maknanya penentuan ibadat, niat apa yang kita nak buat. Wallahu a'lam. Ya. Dia untuk membolehkan seorang itu jamak salat, dia kena katalah misalnya sebagai contoh, dia nak pergi balik pergi balik Pahang, katakan balik Pahang. So untuk nak membolehkan dia jamak zuhur itu, hendaklah dia keluar daripada kawasannya sebelum masuk waktu zuhur. Kalau kita kata dia bergerak tadi, dah masuk waktu zuhur, katalah pukul 2 baru dia gerak,
maka zuhur tak boleh jamak. Zuhur kena complete semayang macam biasa. Sebab apa? Sebab masuknya waktu zuhur dia belum musafir. Sebab tu syarat yang keduanya ialah dia mesti kita kata keluar daripada kawasan. Masuk waktunya tadi keluar daripada kawasan. Mana Bandar Puteri, mana kawasan ni katakan. Ya, kalau Bandar Puteri kawasan ni kata lepas Jejantas sana. Mana lepas Jejantas. Kalau sebelum Jejantas, Allah masuk waktu zuhur, maka zuhur kena complete macam biasa. Wallahu a'lam. Ya, bukanlah kata kena lepas Selangor dulu. Bukan lepas lah Selangor ya, kan. Nanti kalau lepas Selangor nanti kalau pergi ke Perak macam mana? Sini nak pergi ke ujung Perak pun dekat apa? 100 lebih kan? Ya, tengah 2 jam. Dia tak, dia kawasannya, qaryah dia, kampung dia. Kita qaryah mana ya, kan. Kalau qaryah sinilah Bandar Puteri lah. Lepas dia masuk je kawasan Bandar Putera, dia dah kira lepas daripada kawasan dah. Wallahu a'lam. Asal kita buat pada waktu dia dah. Kita kasarkan saja. Kasar. Dia tak boleh kita himpunkan apa ni sebab tak boleh nak apa ni dihimpunkan zuhur tadilah. Wallahu a'lam. Waktu balik dia kalau macam ni, kalau kita kata kita dah pergi ke tempat musafir tu, kalau kita kata lebih daripada 4 hari, lebih 5 hari lah kata, sama jugalah. Maknanya kalau kita kata kita pergi JB seminggu tu sana, lebih daripada tempoh yang dibenarkan kita musafir, katakan had musafirnya. Kata sepatutnya 3 hari tak masuk hari sampai hari balik, tapi kita duduk seminggu 7 hari, maka sepanjang 7 hari tu memang kita tak boleh nak jamak kasar lah. Tapi masa balik, hari balik itu kita kena keluar sebelum zuhur lah juga. Mana sebelum zuhur untuk membolehkan kita jamakkan zuhur dengan asar, dan kena keluar daripada kawasan. Wallahu a'lam. Hari. Dalam perjalanan saja boleh. Sampai tak boleh dah. Sampai tak boleh dah. Ya. Sebab ada niat. Dulu-dulu orang ramai yang berpahaman bahawa kalau 7 hari 3 hari je boleh jamak. Lepas tu tak boleh. Tak salah. Mana dia niat je awal-awal dan niat je 7 hari, sepanjang tu 7 hari tak boleh, kecuali dalam perjalanan. Wallahu a'lam. Ya. Bila kita niat balik tu, jalan balik kita ke kampung kita orang balik Kelantan. Dan tempat itu satu masa nanti kita dah set kedatangan dulu di sana. Dekat bila kita sampai di sana, kita masih kita balik 3 lagi. Boleh jamak kasar tak semasa berada. Bila macam mana niat untuk bermustautin kat sana pula? Mungkin kita niat tu nanti lambat lagi tu kata, benda tak pasti lagi. Benda tak pasti lagi. Dia benda yang tak pasti lagi, kita kata tak pastilah kata kan. Wallahu a'lam. Kat mana tempat tinggal ni kata kan, ataupun tempat dia dah bermustautin ni, dia setengah kitab dia letak, kalau kita Selangor ni dia tak syarat, mengatakan berapa tahun, 5 tahun untuk bermustautin aja, 5 tahun je. Tengok untuk istilah mustautin itu 5 tahun. Tapi sebenarnya kalau dah beli rumah kat sini, walaupun dia dah memang dah ni, tak boleh juga ditarifkan sebagai bermustautin, sebab dia kita kata istilahnya tu bermukim kemudian bermustautin. Bermukim lebih daripada 3 hari. Lepas tu baru dia naik status bermustautin. Wallahu a'lam. Okey, ada ya.
Aha. Tak faham saya kurang. Tak, dia as long as kita kata tempoh dia tadi mencari ke apa ke, dia tak lebih daripada 3 hari, tidak termasuk hari sampai dan hari balik, okey. Tempat yang lain. Dia tak ada. Dia satu perjalanan, katalah kita pergi ke apa ni, Johor, Bandar Johor Bahru. Dan daripada Johor Bahru dia pergi ke mana dekat mana situ? Pasir Gudang. As long as dia punya jarak dia tak cukup lagi, katalah daripada JB nak pergi Pasir Gudang, jaraknya apa? Kalau kurang daripada 2 marhalah, kurang daripada 80 km daripada satu jarak, masih lagi dikira jarak yang pertama. Adalah hari pertama duduk kat JB, hari kedua duduk kat Pasir Gudang. So dia masih lagi hari dikekal dengan kiraan 3 hari tu. Sekecuali daripada JB dia pergi ke Muar. JB ke Muar berapa jarak dia? Lebih kan? Tengah lebih 100 km. Jadi JB 2 hari. So daripada JB pergi ke Muar, dia kira musafir yang baru sebab jarak, maka dia akan kiraan yang baru. Sama juga kalau Muar, kalau daripada Muar dia pergi Melaka, tak sampai, so dia kena ikut kiraan yang sama. Kecuali daripada Muar dia pergi Seremban, dan kat situ kalau jaraknya lebih daripada 80 km, 81 km, maka dia kiraan yang baru. Wallahu a'lam. Faham ni bang? Kalau kita travel luar negara, boleh pergi daripada sini, mereka kita jamak. Kita hanya dibenarkan jamak 3 hari, tidak termasuk hari sampai dan hari balik. Pada kawasan yang sama lah. Kecuali kalau dia travel lagi lepas tu, katalah dia pergi ke daripada Europe, dia pergi ke tempat yang lain pula, UK ke Europe, pergi UK. So jarak daripada Europe ke UK memang jauh, katakan. So dia akan guna kiraan yang baru lah. Pergi ke UK tu kiraan yang baru lah, macam kes yang tadi lah. Sama juga. Sekarang ni dia pergi untuk setiap perjalanan tadi, untuk dapat kiraan yang baru, dia kena tengok jarak lagi sekali. Dia ikut jarak yang baru. Kecuali yang macam kes yang sebelum ni saya bincangkan dengan tuan-tuan, dia ada 4 ataupun 4 cawangan, 4 cawangan isteri lah, dia ada 4. Seorang Johor, seorang Pahang, seorang Kelantan, seorang Terengganu, seorang Kelantan. Elok je tu, kata 4-4. So ke-4 isteri dia memang ada 4 tu. Johor ada, Pahang ada, Terengganu ada. Setiap kali dia pergi tu, dia tak boleh jamak kecuali dalam perjalanan saja. Why? Kenapa? Sebab kesemua 4 tadi rumah tempat dia bermustautin. Tempat dia bermustautin. Jadi tidak dikira untuk dia apa ni tadilah. Tidak dikira jamak, tak boleh jamak qasar lah untuk 3 hari tak boleh lah, tak boleh kira sebab dia memang rumah dia. Dia ada 4 rumah, 4 negeri, katakan. Seminggu kena 2 hari sini, 2 hari sini, 2 hari sini, 2 hari sini, atau seminggu sini, 4 bulan, seminggu. So seminggu tu bukan kata dia ataupun 3 hari tu kan dia jamak tak. Dia hanya dalam perjalanan. Sama dengan orang yang memang rutin dia bawa bas, JB KL, ataupun mana yang bawa bas KL Kelantan, dia hanya boleh jamak dalam perjalanan saja. Dalam perjalanan saja. Adapun bila kita kata dah sampai, dia kena sembahyang macam biasa.
Sebab apa? Sebab dia memang kerja dia begitu. Kerjanya macam itu. Kalau tak nanti setiap hari dia kerjanya, salatnya jamak je kerjanya. Sebab fatwa yang dikeluarkan untuk orang yang bekerja, jaraknya ataupun yang rutinnya begitu, fatwa-fatwa yang ada hanya ketika dalam perjalanan saja digunakan jamak. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, ada lagi? Tak ada, alhamdulillah. Setakat itu saja. Nanti kalau ada persoalan kita sambung kemudian pada masa yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.